Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama sekali, saya Dr. Abu Bakar Muhammad Razali, Ketua Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan, ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baharu ke Fakulti Pengajian Pendidikan di UPM. Untuk makluman semua, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan merupakan salah satu daripada 6 jabatan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Ditubuhkan pada tahun 2002, jabatan ini berusaha ke arah kecemerlangan dalam pengajaran, penyelidikan, khidmat perundingan dan pengembangan dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, TESOL, pendidikan bahasa Melayu, pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Jabatan ini terdiri daripada beberapa ahli jabatan. Saya sendiri sebagai Ketua Jabatan, Dr. Abu Bakar Muhammad Razali, adalah seorang pensyarah TESOL. Kami juga mempunyai seorang Profesor Emeritus, Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Muhammad Aruf. Kepakaran beliau adalah falsafah pendidikan dan pendidikan moral. Profesor Dr. Arsyad Abdul Samad, kepakaran beliau adalah TESOL. Profesor Madya Dr. Asmawati Suhaid, kepakaran beliau adalah pendidikan Islam, nilai dan juga pedagogi. Profesor Madya Dr. Suraya Madubala Abdullah, kepakaran beliau adalah pedagogi dan pendidikan moral. Dr. Fazilah Abdul Rahman, di mana kepakaran beliau adalah pengajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama ataupun pendidikan bahasa Melayu. Dr. Nori Nordin, kepakaran beliau adalah TESOL. Dr. Syamsuddin Osman, kepakaran beliau adalah pendidikan kesusastraan Melayu. Dr. Fatihah binti Muhammad Fakhruddin, kepakaran beliau adalah pendidikan Islam. Dr. Hafsah Hussein, kepakaran beliau adalah aplikasi linguistik dan juga pengajaran bahasa Inggeris. Dr. Rosita Raziah Said, kepakaran beliau adalah pendidikan bahasa Melayu. Dr. Azhar Muhammad Sabil, kepakaran beliau adalah pengajian Melayu, sastra dan sains sosial. Dr. Liriati Ismail, kepakaran beliau adalah TESOL. Dr. Maizurah Yasin, kepakaran beliau adalah pendidikan moral. Dr. Mazni Muhammad Mokhtar, kepakaran beliau adalah pendidikan bahasa Melayu. Puan Juridah Muhammad Rashid, kepakaran beliau adalah kesusastraan Inggeris. Dan juga Dr. Nur Zihani Saharuddin, di mana kepakaran beliau adalah pendidikan moral. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang dan semoga maju jaya. Greetings to all new students and welcome to the Faculty of Educational Studies and welcome to our Green Campus, University Putra Malaysia. I am your coordinator and my name is Dr. Nori Nordin and I will be responsible for coordinating and giving you advice on the courses that you need to take in each semester through a specified program structure. There are 3 things for you to take note of. Number 1, each of you will be given a program structure or package which tells you the courses you need to take in each semester. So all you need to do is to go to this link and fill in the form and you will get the program structure which has been attached in the Google form. Number 2, the personal information form will be emailed to you and you need to fill in your details and paste a passport size photo of yourself. And you email the form to norazlita@upm.edu.my. Number 3, do not forget to submit a soft copy of your MUET or IELTS or TOEFL results and your offer letter and email them to noazlita@upm.edu.my. It is important for you to know as well that you have to register for every course that you are taking via the ESMP. The ESMP is UPM's Student Information Portal and the website is as follows: smp.upm.edu.my. It is important for you to know that you have to register for every course you are taking via the ESMP. The ESMP is UPM's Student Information Portal and the website is as follows. For semester 1, there are 7 courses that you will have to take and with a total credit hours of 18 credit hours. The list of courses are as follows. Number 1, you have to take LPT or LPF 2101, which is Foreign Language 1 for French or Foreign Language 1 for Thai. So half of you will be taking LPT 2101, Thai Language 1,
while the other half will be taking LPF 2101, French Language 1. You will also be taking BBI 3201, General Linguistics, FCE 3102, Educational Philosophy, FCE 3204, Thinking Skills, FCE 3200, Educational Psychology, SKP 2101, Malaysia Nationhood, and QK, this is a co-curriculum course, which is a 1 credit hour course. And I have inserted the URL for you to refer to if you want to look at the list of courses offered. You are also required to listen to the briefing by the university, which will be done on the 14th of October 2020. There are several points that I would like to emphasize. Number one, it is compulsory for all students to take 2 credits of the co-curricular courses, which starts with the code QK. Now, these are courses offered by the university. Secondly, the BED TESOL students are only required to fulfill 12 lakhs points and take CEL 2103, Writing Academic Text. For this, you can refer to the Center for the Advancement of Language Competence, or CALC, and the URL is www.calc.upm.edu.my. In there, you will be able to get access to the list of lakhs courses available. Thirdly, CEL 2103 is offered in the second semester of the academic calendar. So, registration for all courses must be done through the ESMP. Please do not forget this, yeah? Number 4, international students, are exempted from taking Asian and Islamic civilizations, as well as ethnic relations. So you do not have to take these 2 courses. However, these 2 courses must be replaced with other courses which are either equivalent to the total of 4 credit hours or more. So you can choose any other courses in the faculty or the university, as long as they do not clash with your existing timetable. Lastly, international students are required to take LPM 2100, Basic Malay Skills, in the first semester. Yeah, I repeat, you have to take Malay skills in the first semester. And for more information, please refer to calc.upm.edu.my. If you have any questions, you can email me at this address, noreen@upm.edu.my, and you can also WhatsApp me at 013-667-0573. Lastly, I have some simple advice for you. Remember why you are here. Okay, many of you come from different parts of Malaysia, and some of you come from outside of Malaysia. So you are here to make the best out of the 8 semesters that you have, so do the work. Attend your classes, okay, be it virtual or face-to-face. We hope the situation will improve soon. Participate. Share your knowledge and skills. Don't keep them to yourself. Challenge yourself and your peers and support one another. Because the 40 of you or 45 of you will be together throughout the 4 years that you are here at the university. So embrace each other's similarities and differences. Absorb everything, absorb as much as you can, and best of all, have fun. One of the best moments in your life will be your life at the university, so make it count. So I look forward to our meetings in the future. Best of luck to each and every one of you. Bye-bye for now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang pada pelajar-pelajar baru ke Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Tahniah saya ucapkan, tuan-tuan telah terpilih untuk melanjutkan pelajaran atau menyambung pengajian di Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya Dr. Samsudin Osman selaku penyelaras program Bahasa Melayu. Jadi untuk hari ini saya akan mengambil waktu untuk bercakap tentang
unit bahasa Melayu yang ada di fakulti kita, dan khususnya ini melibatkan tentang program yang tuan-tuan akan ikuti sepanjang 4 tahun atau 8 semester di Fakulti Pengajian Pendidikan. Baik, bersama-sama ini saya akan paparkan beberapa slide sebagai mukadimah saya. Pertama ialah unit pendidikan bahasa Melayu dan kesusastraan atau lebih dikenali dengan Jabatan Pendidikan Bahasa Melayu merupakan salah satu daripada 6 jabatan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga bahawa jabatan ini berusaha untuk ke arah kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan, khususnya dalam konteks program pengajaran bahasa dan kesusastraan Melayu. Dan program ini juga menawarkan kursus daripada ijazah pertama, ijazah sarjana, masters dan falsafah PhD lah. Jadi mudah-mudahan saya berharap bahawa tuan-tuan tidak sahaja nanti belajar sehingga peringkat ijazah pertama, malah kalau boleh sehingga ke peringkat PhD di fakulti ini. Baik, saya akan memaparkan juga tenaga pengajar untuk unit bahasa Melayu, dan saya paparkan juga di situ gambar-gambar. Pertamanya ialah unit kami ataupun unit bahasa Melayu terdiri daripada Dr. Fadilah Abdul Rahman, kemudian diikuti oleh saya Dr. Samsuri Osman, diikuti oleh Dr. Rozita Radiah Said, Dr. Azhar dan juga Dr. Mazni Mokhtar. Jadi kami ada berlima, dan nanti tuan-tuan akan belajar dengan kami dalam konteks subjek-subjek yang akan kita sentuh selepas ini. Baik, sebagai satu daya tarikan untuk tuan-tuan belajar di program bahasa Melayu ini, kami ada beberapa bentuk aktiviti yang dijalankan. Aktiviti yang tersenarai di sini ialah seperti pementasan drama dan juga pementasan puisi. Nanti tuan-tuan akan terlibat sepenuhnya. Dan kita ada aktiviti berseminar, lawatan atau pertukaran pelajar yang dikatakan mobiliti pelajar, pergerakan ke pelajar-pelajar luar negara. Kemudian kita juga ada khidmat komuniti atau bakti siswa, dan akhirnya kita ada perkemahan bahasa dan sastra. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang telah kita jalankan ataupun program yang terpaksa tuan-tuan lalui selama 8 semester di Fakulti Pengajian Pendidikan khusus untuk program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Jadi ini bukan slide terakhir, tetapi saya nak melangkau kepada slide skema pengajian. Baik, ini skema pengajian mengikut semester. Mengikut semester bahawa tuan-tuan berada di Fakulti Pengajian Pendidikan untuk program Bahasa Melayu selama 4 tahun, iaitu 8 semester. Dan dalam skema yang telah saya berikan ini, saya telah memecahkan kepada pengajian mengikut semester. Jadi untuk semester 1, tuan-tuan sebagai pelajar baru peka kepada semester 1. Semester 1 khusus yang ditawarkan pada semester ini ialah PRT 2009, SKP 2101 iaitu Kenegaraan Malaysia. Sebelumnya PRT 2009 itulah Pertanian dan Kehidupan. Kemudian FCE 3200 Psikologi Pendidikan, FCE 3101 Falsafah Pendidikan, LHE 3101 Pengajaran Kemahiran Lisan, LPE 2401 Reading for Academic Purpose, dan juga QKX XXX untuk kurikulum. Baik, untuk semester 1 ni, kalau tuan-tuan lihat di situ ialah kita ada banyak kursus yang melibatkan gandingan antara fakulti. Contohnya, kalau tuan-tuan rujuk kepada kod PRT, SKP, itu nanti tuan-tuan akan belajar di Fakulti Ekologi yang berkaitan dengan kursus wajib universiti. Sementara kursus yang kodnya bermula dengan F, iaitu FCE, F3200 dan FCE 3103 itu merupakan kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan tetapi daripada Jabatan Asas. Hal ini yang berkaitan dengan asas pendidikan. Jadi untuk menjadi seorang guru, tuan-tuan kena mengambil kursus yang berkaitan dengan psikologi, falsafah dan sebagainya. Baik, untuk semester 1, khusus kepada program Bahasa Melayu satu sahaja yang kita tawarkan, iaitu LHE 3101, Pengajaran Kemahiran Lisan. Itu seperti biasalah, kita untuk khusus fokus kepada program Bahasa Melayu, kita telah pecahkan kepada 8 semester dan nanti kita akan atur mengikut keperluan yang telah ditentukan. Okey, sesuatu yang tuan-tuan perlu ambil perhatian ialah untuk kursus Bahasa Inggeris LPE 2401. Jadi untuk kursus ini, saya minta tuan-tuan jujur kepada diri sendiri. Tuan-tuan kena pastikan bahawa di manakah
grade muat ataupun keputusan band muat tuan-tuan. Saya difahamkan bahawa sekiranya tuan-tuan berada pada band 1 atau 2 muat, maka tuan-tuan wajib mengambil kursus LPE 2401 iaitu Reading for Academic Purpose. Wajib. Sekiranya pelajar atau tuan-tuan yang band muatnya ialah 3 ke atas, insya-Allah tuan-tuan dikecualikan daripada Reading for Academic Purpose. Tetapi tuan-tuan akan mengambil kursus bahasa Inggeris juga pada semester yang akan datang dengan kursus yang lain, contohnya academic writing dan sebagainya. Walau bagaimanapun, taklimat untuk program bahasa Inggeris ini nanti akan dimaklumkan dalam satu program khas, dan tuan-tuan kena pastikan supaya hal ini tidak dikecualikan, sebab ini penting. Kemudian program untuk co-curriculum. Program kurikulum pun, taklimat tentang pengususan program-program kurikulum pun akan dimaklumkan. Jadi saya sangat berharap, sebab kita menawarkan banyak jenis-jenis kurikulum. Kalau tak silap saya, hampir ada 100 kursus ataupun jenis kursus kurikulum yang ditawarkan, sama ada dalam bentuk permainan, persatuan, kelab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan harus memilih satu kursus untuk semester ini. Jadi apa yang saya nak tekan di sini ialah pada semester 1 ini nanti pastikan bahawa tuan-tuan mendaftar mengikut kursus yang telah kita skemakan di sini. Maksudnya ialah tuan-tuan perlu mengambil 17 jam kredit sahaja. Saya difahamkan nanti mungkin bila tuan-tuan dah masuk ke asrama, rakan-rakan yang ada di asrama itu mungkin daripada fakulti lain, contohnya daripada fakulti ekologi, fakulti kejuruteraan. Baik, mereka pun belajar seperti tuan-tuan, tetapi kena faham bahawa tawaran kursus itu berbeza mengikut fakulti. Jadi jangan nanti kawan-kawan sebilik mengambil kursus yang lain, tuan-tuan pun mengambil kursus yang sama dengan dia. Itu jangan. Itu ialah kesilapan yang cukup besar. Pastikan tuan-tuan mendaftar kursus seperti yang telah kami skemakan dalam paparan ini. Okey? Jadi saya harap tidak ada masalah, dan saya akan paparkan pula kepada jadual untuk kursus semester ini. Bersama-sama ini tuan-tuan boleh lihat jadual waktu semester 1 untuk sesi 2020-2021. Maksudnya ialah jadual waktu yang saya paparkan ini adalah khusus untuk tuan-tuan. Dan inilah yang tuan-tuan kena ikuti dan kena patuhi selama berada dalam semester 1. Dan inilah juga kursus-kursus yang akan tuan-tuan wajib daftar pada semester ini. Baik. Di situ saya dah senaraikan beberapa nama kursus, jam kredit, kuliahnya. Okey, kalau tuan-tuan lihat kepada kuliah tu J, contohnya macam LHE 3101. 3 dalam kurungan 3 tambah 0. Baik, 3 jam kredit, 3 tambah 0, maksudnya 3 itulah 3 waktu jam kuliah. Maksudnya kursus ini tidak ada amali. Tuan-tuan boleh lihat dalam senarai kursus yang nombor 6 yang saya senaraikan di situ, iaitu PRT 2009, Pertanian dan Kehidupan. Cuba tengok pada jam kredit 2, 1 tambah 1. Yang ini maksudnya ialah 2, 1 tu 1 jam kursus kuliah dan 1 jam itu adalah amali. Kita dah pecahkan jadual tu, boleh tengok di sebelahnya amali. Baik. Amali di UPM berbeza dengan amali-amali di universiti lain. Amali di Universiti Putra Malaysia 1 jam kredit bersamaan dengan 3 jam. Maksudnya kena belajar 3 jam, bukan 1 jam. Jadi untuk kursus PRT 2009 Pertanian dan Kehidupan, 1 tambah 1 itu merujuk kepada 5 jam waktu pembelajaran. Bukannya 2 jam waktu pembelajaran. Okey? Jadi saya kira untuk program pendidikan ataupun program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dalam waktu yang sangat terbatas ini, saya kira saya telah memberikan satu taklimat yang mudah untuk tuan-tuan. Dan sekiranya ada perkara-perkara berbangkit ataupun perkara-perkara yang dikhawatiri tidak menepati keperluan, sila berhubung terus dengan saya. InsyaAllah selepas ini kami akan berikan email sebagai sumber untuk kita berkomunikasi. Jadi daripada saya itu saja. Dengan taklimat ringkas ini, saya harap tuan-tuan dapat memahami satu program yang umum tentang program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Jadi sebelum saya menamatkan taklimat saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi dan tahniah kerana tuan-tuan telah berjaya menjadi warga Universiti Putra Malaysia, khususnya
warga fakulti pengajian pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.